Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama beribadah kepada Allah dan untuk kita meluangkan sebahagian daripada masa kita untuk kita menuntut ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada malam ini kebiasaannya kita sambung tafsir. Namun demikian pada malam ini kita mengambil masa kita sedikit untuk kita mengulang kaji berkenaan dengan ibadat harian kita, iaitu bagaimana untuk kita mengatur ibadat harian sebagaimana panduan yang diberikan oleh alim ulama kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 62, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengingati Allah atau ingin syukur. Dalam ayat ini kita dapat faham Allah menjadikan dalam hidup kita ini kita dikurniakan hari baru silih berganti siang dan malam. Ada dua tujuan kata Allah. Yang pertama, liman arada ayyadzakkara, bagi orang yang ingin berzikir, ingin mengingati Allah, di mana setiap hari ada ibadat yang berulang. Setiap hari ada subuh yang baru, ada zuhur yang baru, ada asar yang baru, maghrib yang baru. Begitu juga ada duha yang baru. Dan zikir-zikir pagi petang pun baru yang serupa. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, kata Imam Al-Jalalain dalam tafsir Al-Jalalain, kata dia, bagi orang yang ketinggalan pada malam, mudah-mudahan dia mengambil peluang pada siang, dan bagi yang ketinggalan pada siang, mengambil peluang pada malamnya, dan yang ketinggalan kemarin mengambil peluang pada hari yang baru. Itu Allah Ta'ala jadikan, hikmah Allah Ta'ala menjadikan kehidupan kita ni pengulangan siang malam. Tidaklah Allah Ta'ala jadikan malam berterusan, tidak juga dijadikan siang berterusan, sebaliknya khilfatan kata Allah, silih berganti. Itu yang pertama. Yang keduanya, au arada syukura, dan juga orang yang ingin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, pada setiap hari sama juga dengan ibadat, selain daripada ibadat, pada setiap hari juga kita mengulangi nikmat yang sama, nikmat kehidupan tuan-tuan sekalian. Sebab itu apabila kita bangun daripada tidur, maka kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami semula kehidupan, ba'da amatana, setelah dia mematikan kami, yakni menidurkan kami, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah nanti kami akan dibangkitkan. Jadi begitu juga tuan-tuan sekalian, setiap hari kita memakai pakaian, dan nikmat yang sama yang kita ulang juga. Maka kita bersyukur kepada Allah setiap kali kita memakai baju, pakaian, kita bersyukur kepada Allah.
Dan setiap hari tuan-tuan sekalian kita makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Sebagaimana zikir berulang, maka nikmat pun berulang. Jadi bagi orang yang nak berzikir, nak mengingati Allah, silakan kata Allah, kamu dikurniakan hari yang baru. Dan bagi orang yang nak bersyukur kepada Allah, silakan kamu masih dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang tak nak berzikir pun tak apa, terpulang. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Apa ni, liman syaa yadhakkara dia panggil. Kalla innaha tazkirah. Faman syaa dzakkara kata Allah. Barang siapa yang nak kata Allah dzakarahu, dia boleh mengingati Allah. Kalau dia tak nak pun tak apa. Tapi bersedialah untuk berdepan dengan akhirat nanti. Kalau kamu ditanya nanti di akhirat nanti, kenapa kamu tidak ada masa langsung untuk beribadah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin kata dia, jalan kepada Allah, kalau kita nak menempuh jalan kepada Allah, kata dia, ialah dengan mengawasi masa-masa kamu dan mengimarahkan masa-masa kamu dengan wirid-wirid secara berterusan. Cuma masalah kita orang Melayu ni, kalau sebut wirid ini, selalu dia ingat dalam kepala ni, wirid ni adalah zikir. Zikir. Dia panggil apa? Lepas semayang, wirid lepas semayang, wirid pagi petang. Sebenarnya wirid ini, sebagaimana disebut oleh alim ulama kita, wirid ini bukan zikir. Bukan zikir subhanallah, alhamdulillah itu. Wirid ini ialah tugasan-tugasan yang diatur dan disusun untuk memenuhkan waktu kehidupan dengan ibadah. Itu makna wirid. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan senantiasa sembahyang duha, maka duha itu jadi wirid. Tuan-tuan tiap-tiap hari baca Quran, yang mana walaupun satu muka, tapi buat tiap-tiap hari, maka bacaan Quran itu menjadi wirid. Dan begitu juga kalau tiap-tiap hari ada masa menuntut ilmu, tiap-tiap minggu ada jadual menuntut ilmu, maka menuntut ilmu itu menjadi wirid. Itu yang kita dapat faham daripada apa yang Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia ada satu bab tentang al-aurat, yang maknanya mengatur pentingnya kita ni menyusun jadual. Kalau tidak, dia berlalu masa tanpa kita sedari, rupa-rupanya kita dah lama tak baca Quran. Rupa-rupa kita lama tak sembahyang duha. Dapat sikit kerana kita sembahyang fardu. Sembahyang fardu tu dapat sikit. Ada setengah orang sembahyang fardu pun dia tak sembahyang. Sebab itu pentingnya kita ni ada, walaupun tidak banyak, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah ialah yang berterusan walaupun sedikit. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, kita baca Quran satu juzuk. Kita baca Quran satu juzuk, habiskan, selesaikan satu hari. Kemudian bulan depan pula kita baca satu juzuk. Mana baik dengan kita baca satu hari satu muka saja, besok satu muka, lusa satu muka, lebih kurang dalam 20 hari, tuan-tuan sekalian, 20 hari satu juzuk. Itu lebih baik. Lebih baik kerana kita bertemu dengan Quran tiap-tiap hari, dan Quran menjadi wirid kita. Walaupun dalam masa 5 minit, 10 minit kita baca. Berbanding tadi kita baca sebulan sekali, kemudian tunggu bulan depan, itu pun kalau ingat. Kalau tak ingat, mungkin 2-3 bulan lagi baru kita bertemu dengan Al-Quran Karim. Jadi sebab itu kata Imam Al-Ghazali, yang dikatakan wirid ini, dan setiap orang mesti ada wirid, kerana jalan kepada Allah ialah dengan kita menjaga masa-masa kita. Macam mana kita nak jaga masa? Iaitu dengan kita mengimarahkannya, menghidupkan masa-masa kita ini dengan wirid-wirid secara berterusan, secara istiqamah, walaupun dengan kadar yang sedikit. Nanti kita akan tengoklah macam mana ulama syorkan kepada kita. Dan masing-masing kita ni, kita ada situasi kita yang tersendiri. Dalam kitab dan sekalian, di antaranya Mukhtasar Minhajul Qasidin Imam Al-Maqdisi. Sebenarnya Mukhtasar Minhajul Qasidin ini
Mukhtasar tu ringkasan. Minhajul Qasidin itu adalah kitab yang asal, Imam Ibn Jauzi. Mukhtasar Minhajul Qasidin, Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Dia ringkaskan kitab Imam Ibn Jauzi. Ibn Jauzi ringkaskan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi maknanya Mukhtasar Minhajul Qasidin ini pun asalnya daripada Ihya Ulumuddin juga Imam Al-Ghazali. Cumanya Imam Ibn Jauzi dia buang hadis-hadis yang dhaif. Ya, dia tolong tapis hadis-hadis yang yang tidak sabit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ulama-ulama dulu, dia mengkritik, ya, ada kekurangan dia kritik, tapi kebaikan dia kekalkan. Kita pada zaman hari ini pula kalau kritik itu kritik habis. Dia kekal, maknanya dia cuba ambil yang dia buang, dia panggil hadis-hadis yang tidak sabit itu. Maka menjadilah kitab itu Minhajul Qasidin dan diikhtisar pula oleh Imam Ibn Qudamah. Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Para ulama kita mereka masyhurkan kita ini membahagi masa ni mengikut pembahagian siang dan juga pembahagian malam. Pembahagian siang ini ada 4 fasa. Siang 4 fasa. Malam pula 4 fasa juga. Fasa yang pertama siang, dari terbit fajar hingga terbit matahari. Itu fasa yang pertama. Ada ibadat-ibadat yang kita boleh susun. Nanti kita akan sebut. Fasa yang kedua, dari terbit matahari sehinggalah sebelum masuk zuhur. Itu fasa yang kedua. Nanti Imam dalam kitab pun dia akan sebut, bagi orang yang bekerja, fasa itu ialah fasa kerja. Jadikan pekerjaan itu sebagai ibadat, iaitu mencari rezeki yang halal. Itu pun masuklah wirid juga. Jangan ingat kata bila wirid saja kita tak keluar bekerja. Itu salah. Ulama-ulama tak pernah sebut begitu pun. Karena pekerjaan dalam Islam ini salah satu daripada ibadat. Mata ja'alu fi imra'atik sadaqah. Apa yang kamu beri makan kepada isteri kamu itu adalah sedekah. Dan mencari rezeki untuk diberi makan kepada isteri, anak isteri itu adalah sebahagian daripada sedekah. Itu dia panggil masa yang kedua. Yang ketiga, daripada masuk zuhur hingga waktu asar. Daripada masuk zuhur hingga asar. Kemudian masa yang keempat, atau fasa yang keempat siang, iaitu daripada asar hingga maghrib. Maka selesailah dia panggil malam, siang. Kemudian malam pula ada 4 juga fasa. Yang pertama antara maghrib dan isyak. Maghrib hingga isyak. Yang kedua dari isyak hingga tidur. Daripada isyak hingga tidur. Yang keempat, kita bangun awal separuh malam. Kita bangun separuh malam, hinggalah kita mengerjakan salat tahajud hingga 1/6 akhir malam. Kemudian 1/6 akhir malam sehinggalah dipanggil terbit fajar. Itu tuan-tuan dan sekalian, itu para ulama kita, dia mengajar kita untuk bahagi masa. Jadi sekarang tuan-tuan dan sekalian, kita pasti tengok apa yang ulama syorkan kita pada bahagian masa tadi. Yang pertama, masa siang dari terbit fajar hingga terbit matahari. Daripada terbit fajar, mana masuk subuh, hingga terbit matahari. Yang pertama, kata mereka, kata alim ulama kita, termasuk dalam kitab Ihya Ulumuddin ataupun dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, daripada terbit fajar hingga terbit matahari itu usahakan untuk bangun tidur sebelum terbit fajar. Usahakan untuk bangun tidur sebelum masuk subuh. Kita bangun awal. Mulakan dengan zikrullah dan bacaan ketika bangun tidur. Bacaan dia panggil disyariat oleh Nabi SAW, bacaan ketika kita bangun tidur. Sekurang-kurangnya kita baca zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Dan selain itu Nabi juga baca 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran.
Agak panjang sikit bagi tuan-tuan yang nak bangun Qiyamul Lail, kena mulakan dengan ayat itu kalau nak mengikut sunnah Nabi SAW. Kemudian jaga adab-adab bersuci dan berpakaian. Kerana kita perlu standby untuk sembahyang subuh. Mana kena sucikan badan, seeloknya mandi tuan-tuan sekalian, dan juga siap dengan pakaian yang bersih untuk kita bersiap sembahyang subuh. Kemudian kita salat sunat sebelum subuh. Ini masuk wirid tuan-tuan sekalian. Tapi kalau tuan-tuan, kalau kita ni saat buat saat tak buat, dia tak jadi wirid lah. Dia panggil ikut rajin. Padahal pahalanya tuan-tuan sekalian, sembahyang sunat sebelum subuh ini adalah sembahyang sunat yang paling baik pada siang hari. Sembahyang sunat paling baik ketika malam ialah witir. Sembahyang sunat yang paling baik ketika siang ialah sembahyang sunat sebelum subuh. Kerana Nabi SAW bersabda lah hadisnya sallallahu alaihi wasallam, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kemudian solat subuh berjamaah di masjid. Itu, solat subuh berjamaah di masjid. Dan setelah sembahyang subuh itu wirid selepas solat. Pilihlah tuan-tuan sekalian, wirid selepas salat, istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam minkas salam. Itu hadis. Satu hadis yang sekali, satu. Kemudian di sana ada hadis pula baca ayat kursi. Ini semua wirid. Banyak tuan-tuan sekalian Nabi mengajar kita, pandai-pandailah kita pilih. Bagi ada dia panggil aurat kita sendiri, bagi ada rutin kita sendiri. Di antaranya baca ayat kursi. Barang siapa yang baca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu, tidak ada yang menghalang dia daripada syurga melainkan kerana dia belum mati. Maknanya kalau mati saja Allah Ta'ala akan terus bagi syurga dekat dia. Tapi dengan syarat dia baca setiap kali, menjadi wirid dia lepas sembahyang ayat kursi itu. Dan begitu juga tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Itu menghapuskan dosa-dosa walaupun sebanyak bush di lautan. Jadi wirid lepas sembahyang. Kemudian selepas itu, dan selepas kita sembahyang subuh itu, selesai wirid subuh itu, maka hendaklah kita pilih di antara 4, ataupun kita bagi kena sebuah sikit. Di antara 4 itu apa dia? Zikir dan tasbih. Yang kedua doa. Yang ketiga bacaan Quran. Yang keempat tafakkur. Tafakkur ni makna kita merenunglah dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita ada dipanggil dosa-dosa yang belum kita ampun, kita tak minta ampun lagi, itu dipanggil tafakkur dipanggil. Hinggalah terbit matahari. Ini amalan Nabi SAW. Rasulullah SAW selepas dia sembahyang subuh, dia akan kekal dalam masjid sampai terbit matahari, barulah dia pulang dan keluar bekerja kalau dia perlu bekerja. Dan di sana ada hadis yang khusus. Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia kekal berzikir kepada Allah sehingga terbit matahari, kemudian dia sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sunat 2 rakaat, maka Allah akan mengurniakan kepadanya pahala seperti mengerjakan haji dan umrah. Nabi sebut tamatan, sempurna. Itu selesai tuan-tuan sekalian, wirid masa yang pertama, di antara terbit fajar sehingga terbit matahari. Kemudian masa yang kedua, fasa yang kedua siang. Apa yang kita nak buat pula dari selepas terbit matahari sehingga sebelum masuk zuhur? Sebaik masuk waktu duha, iaitu lebih kurang 30 minit selepas terbit matahari, lakukanlah solat duha. Lakukan solat duha, sama ada 2, 4, 6 atau 8. Sembahyang duha ni paling banyak 8, paling sikit 2. Setelah itu penuhkan masa dengan salah satu daripada 4 wirid atau tugasan berikut. Ini salah satu dia kata. Selepas sembahyang duha itu, kamu pilihlah salah satu daripada 4 perkara berikut. Sama ada menuntut ilmu, kalau student, pelajar menuntut ilmu,
ataupun tuan-tuan dah pencen, boleh hadir cari mana-mana majlis ilmu yang dibuat waktu duha, ataupun melaksanakan tugasan ibadah, makna meneruskan zikir, tasbih, bacaan Quran, ataupun nak sembahyang mutlak dan sebagainya, ataupun berkhidmat untuk kaum muslimin, ya, mana tolong orang, berkhidmat untuk kaum muslimin, contoh macam dia pemimpin, nak tengok rakyat dan sebagainya, ataupun keluar bekerja mencari pendapatan untuk diri dan keluarga. Tengok tuan-tuan sekalian, para alim ulama kita, dia tak letakkan wirid ini semata-mata duduk di rumah zikir, baca Quran, lepas tu tak pergi kerja. Duduk tak lama orang hantar surat, surat dia panggil pecat. Jadi kata Imam Ghazali, bila selesai kamu sembahyang duha, pilih, tengok keadaan kamu macam mana. Kalau kamu dah pencen, boleh nak baca Quran, nak sembahyang duha ataupun cari majlis ilmu. Tapi kalau kamu masih bekerja, maka itulah wirid kamu. Wirid kamu iaitu keluar bekerja mencari pendapatan untuk diri dan juga keluarga. Karena kita beri makan keluarga itu sebagaimana hadis yang kita baca tadi, mata ja'alu fi imra'atik sadaqah. Apa yang kamu cari untuk memberi makan kepada keluarga kamu, isteri kamu, itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Kemudian sebelum masuk zuhur, berqailulah lah jika ingin bangun malam. Ini sunnah Nabi. Kalau kita nak bangun malam, sunat kita tidur sebelum zuhur. Tapi kalau tak bangun malam, tak sunat. Orang yang berqailulah, mana tidur siang sebelum zuhur tapi tak bangun malam, sama macam orang bangkit bersahur tapi tak puasa siang hari. Itu ulama kata begitu. Kalau kita ada niat nak bangun malam, maka elok kita berqailulah, tidur sebentar sebelum zuhur. Walaupun berqailulah, namun pastikan dapat bangun sebelum masuk zuhur. Sebab kita ada wirid lagi nanti lepas ini. Bersiap-siap untuk solat zuhur di masjid. Bersiap-siap untuk solat zuhur di masjid walaupun bekerja. Walaupun kita bekerja, dan kita kena ingat bahawasanya ada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak majikan. Tapi hak Allah Taala setiap kali masuk waktu, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan seboleh-bolehnya tuan-tuan sekalian, pastikan jangan ganggu hak Allah Taala. Maka sebab itu dia sebut, Imam Ghazali kata bersiap-siap untuk solat zuhur di masjid. Kemudian masuk fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga iaitu dari mula masuk zuhur hingga asar. Apa ibadat dia? Yang pertama sekali, solat sunat sebelum zuhur. Solat sunat sebelum zuhur. Kemudian solat zuhur berjamaah, diikuti wirid selepas solat. Diikuti wirid selepas salat. Kemudian waktu selebihnya antara zuhur dan asar diisi dengan salah satu dari 4 tugasan tadi. Nak sambung kerja boleh, nak sambung menuntut ilmu boleh, nak sambung baca Quran ke, nak sembahyang ke, boleh. Tapi kalau kita yang bekerja ini, selepas sembahyang zuhur berjamaah, kita sembahyang sunat lepas zuhur, kita sambung baliklah. Bekerja, sambung balik tugasan yang diberikan oleh majikan kita, sebab kita makan gaji, ataupun bekerja sendiri dan sebagainya. Kemudian masuk fasa yang keempat pula, iaitu fasa keempat siang, iaitu antara asar dan maghrib. Antara asar dan maghrib kita nak buat apa pula? Maka kata ulama, pertama sekali ialah solat sunat sebelum asar. Solat sunat sebelum asar. Setelah itu solat asar berjamaah dan wirid selepas asar. Wirid selepas asar. Waktu selebihnya diisi dengan salah satu dari 4 tugasan tadi. Kalau perlu nak sambung kerja pun sambung kerja. Contoh macam orang buat benang. Biasa orang buat benang, dia lepas asar pun dia terpaksa juga pergi benang. Ataupun dia sambung menuntut ilmu, ataupun dia sambung, kalau alim ulama mungkin dia mutalaah kitab, ataupun dia nak sambung baca Quran dan sebagainya, ataupun kita kata dia nak bersiar-siar, nak ziarah dan sebagainya, itu terpulang. Bila matahari menguning, hampir senja, bersiaplah untuk ke masjid. Bersiap untuk ke masjid. Usahakan untuk tiba di masjid sebelum terbenam matahari.
manfaatkan waktu tersebut untuk tasbih dan istighfar. Tuan-tuan sekalian, dipanggil waktu hendak terbenam matahari itu di antara waktu yang sangat dijaga oleh ulama untuk tasbih dan istighfar. Untuk tasbih dan juga untuk istighfar. Sebelum terbenam matahari. Maka dengan itu selesailah pembahagian siang. Mana tamat dah pembahagian siang, wirid-wirid siang. Sekarang ni masuk malam pula. Malam pun ada 4 bahagian. Ada 4 fasa. Fasa yang pertama iaitu antara maghrib dan isyak. Kita nak buat apa pula? Apa wirid kita di antara maghrib dan isyak? Yang pertama, solat sunat sebelum maghrib. Solat sunat sebelum maghrib. Kemudian solat maghrib berjamaah diikuti wirid selepas solat. Kemudian setelah itu solat sunat selepas maghrib. Solat sunat selepas maghrib. Dan waktu selebihnya hendaklah diisi dengan bacaan Quran, solat sunat, zikir atau doa ataupun menuntut ilmu sehinggalah masuk isya. Dan kata ulama, jangan lupa berniat i'tikaf. Kerana i'tikaf itu salah satu daripada ibadat, kerana kita hadir dalam masjid. Jadi tuan-tuan sekalian, masa di antara maghrib dan isyak itu jangan bersembang. Manfaatkan untuk mengaji kalau ada kuliah, ataupun untuk baca Quran, untuk berzikir dan sebagainya. Selesai fasa yang pertama, malam. Fasa yang kedua malam pula dari isyak hingga tidur. Dari isyak hingga tidur. Apa ibadat yang kita boleh jadikan wirid kita? Pertama, solat sunat sebelum isyak. Solat sunat sebelum isyak. Kemudian solat isyak berjamaah diikuti wirid selepas solat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, jangan bagi terlepas walaupun sikit. Jangan bagi terlepas walaupun sedikit ibadat-ibadat ini. Kemudian setelah itu, selepas sembahyang isyak tu nak buat apa sembahyang isyak itu? Kata ulama, sembahyang sunat witir. Terus kepada witir kalau tidak ingin bangun malam. Kalau tak nak bangun malam, tuan-tuan sekalian, terus sembahyang witir. Tapi kalau ada keinginan untuk bangun malam, tangguh witir itu dibuat di hujung selepas sembahyang tahajud nanti. Waktu selepas isyak, jadi daripada isyak sampai tidur, mula-mula sekali sembahyang sunat sebelum isyak. Kemudian sembahyang isyak berjamaah. Kemudian wirid lepas sembahyang. Kemudian terus kepada sembahyang witir kalau kita tak nak bangun malam. Kemudian nak buat apa lepas itu? Waktu selepas isyak hendaklah diisi dengan menuntut ilmu atau baca kitab. Jangan gunakan masa untuk perkara sia-sia kerana ia adalah penutup hari. Ini pesanan ulama. Lepas sembahyang isyak, jangan guna sekali-kali guna untuk perkara sia-sia kerana dia adalah penutup dipanggil. Sebab sebentar lagi kita akan tidur. Jangan tutup dipanggil. Jangan tutup jaga kita dengan maksiat kepada Allah. Kemudian apabila hendak tidur, baca zikir dan doa sebelum tidur. Bila nak tidur, tuan-tuan sekalian, baca zikir dan doa sebelum tidur. Yang paling ringkas sekali, tuan-tuan bacalah 3 qul. Qul huwallah 3 kali, qul a'udzu falaq 3 kali, qul bernas 3 kali. Dan sebelum tu baca ayat kursi. Kemudian tidurlah tuan-tuan sekalian. Bismikallahumma ahya wa amutu. Tapi kalau rajin lagi, baca surah Al-Mulk, baca surah Al-Waqi'ah, baca surah-surah Al-Musabbihat, kalau rajin lagi. Kemudian berazamlah untuk bangun qiyamul lail. Berazamlah seboleh-bolehnya untuk bangun qiyamul lail. Kemudian masuk fasa yang ketiga, iaitu kita bangun pada ketika tengah malam untuk sembahyang malam, iaitu sembahyang tahajud. Mulakan dengan 2 rakaat yang ringkas. Ini adab yang diajar oleh Nabi SAW. Mulakan dengan 2 rakaat yang ringkas. Kemudian terus 2 rakaat hingga 11 rakaat atau 13 rakaat termasuk witir. Mana terus sampai 11 rakaat ataupun 13 rakaat termasuk witir.
Selesai fasa yang ketiga, iaitu qiyamul lail. Kemudian masuk fasa yang keempat, fasa malam yang keempat, iaitu 1/6 akhir malam. Mana tuan-tuan sekalian tak mengikut sunnah Nabi kalau tuan-tuan terus qiyamul lail sampai jumpa subuh, tidak, kena break. Kena break 1/6 sebelum subuh. Untuk apa tuan-tuan sekalian? Iaitu untuk istighfar. Itu masuk wahum wabil asarihum yastaghfirun. Orang bertakwa kepada Allah. Allah Taala sebut orang bertakwa ini mereka beristighfar pada waktu sahur. Waktu sahur ialah waktu sebelum subuh. Iaitu masa biasa kalau kita nak puasa kita makan sahur. Jadi kita bangun waktu itu ialah waktu istighfar. Digalakkan beristighfar kepada Allah Taala. Beristighfar sampai terbit fajar. Jadi sampai masuk waktu subuh. Dan apabila terbit fajar, maka tamatlah wirid atau tugasan malam dan bermula kembali wirid ataupun tugasan siang yang mula tadi ni. Iaitu bersiap-siap untuk sembahyang subuh. Kita sembahyang sunat sebelum subuh, sembahyang subuh dan seterusnya lah. Jadi demikianlah tuan-tuan sekalian. Kesimpulannya kita pada malam ini tuan-tuan sekalian, kita mengulang kaji apa yang alim ulama kita ajar kita, macam mana kita nak atur masa kita supaya kita tidak terlepas saat-saat yang berharga dalam hidup kita ini. Ala kulli hal tuan-tuan sekalian, yang paling penting dalam hidup kita ini dan bahkan menjadi pesanan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam hadis kursi. Allah Taala menyebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidak hamba-Ku melakukan amalan untuk dia mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, melebihi daripada amalan-amalan yang aku fardukan ke atasnya. Kemudian setelah dia menunaikan yang fardu, dia berterusan pula, istiqamah pula dia melakukan yang sunat-sunat, sehinggalah aku kasih kepada dia. Apabila aku kasih kepada dia, kata Allah, akulah mata dia, akulah telinga dia, akulah tangan dia, akulah kakinya. Itu kalau kita dah jadi kekasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan jaga kita ni. Seluruh anggota kita ni Allah Ta'ala akan jaga kita. Idza sa'alani la u'tiyannahu. Bila saja dia minta kepada aku akan berikan. Wa in ista'adzani la u'izannahu. Apabila dia mohon perlindungan denganku, pasti aku akan lindungi dia. Jadi macam mana nak jadi kekasih Allah Ta'ala itu? Allah Ta'ala kata, mula dengan yang fardu, jaga yang fardu, kemudian istiqamah dengan yang sunat-sunat tadi. Demikianlah tuan-tuan sekalian, kita sebab sedikit pada malam ini kita mengulang kaji bagaimana alim ulama kita mengajar kita untuk mengatur wirid-wirid, tugasan-tugasan ibadat kita pada siang dan juga malam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.